Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini saya diberikan satu video daripada Instagram. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان الله أخي. That is incorrect. Brothers and sisters, we find around the world either the person reciting the Quran, he says صدق الله العظيم, or the people listening say صدق الله العظيم. That is incorrect. And if a person thinks that's the sunnah, well, that is a bid'ah. It is something that the person bring from his own pocket and now added to the deen. So brothers and sisters, don't say this. You finish the Quran, you just do exactly what I did. Just keep silent. Let the sunnah go forth and don't stop it. Okey, baik, kita dah tengok video berkenaan. Jom kita berikan ulasan berkaitan tentang video ini. Sahabat-sahabat, sebenarnya isu ini adalah isu simple sahaja. Tetapi kadang-kadang ia menjadi polemik apabila ada satu pihak yang merasa lebih benar berbanding pihak yang lain sehingga menganggap pandangan yang berbeza itu semata-mata salah dan tiada jalan kebenaran. Oleh itu perbahasan pada hari ini saya panjangkan sedikit supaya kita dapat mencerna manfaat ilmu insya-Allah. Sahabat-sahabat, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berselisih pendapat di dalam isu ini. Sebahagian mereka mengatakan ia bid'ah seperti mana yang dipilih oleh bro-bro dalam video yang kita tengok tadi. Manakala sebahagian daripada ulama kita yang lain memilih bahawa ia bukan termasuk dalam perkara-perkara bid'ah dan ia termasuk dalam perkara kebaikan yang boleh dilakukan. Kita kupas satu-satu. Pandangan yang mengatakan tak boleh dan termasuk bid'ah. Mereka bukan kata tak boleh baca langsung Sadaqallahul Azim, tetapi tak boleh jika berterusan dan melazimi bacaan Sadaqallahul Azim selepas bacaan Al-Quran. Sehingga seolah-olah bacaan itu dianggap sebagai bacaan yang wajib ataupun sunat khusus. Sedangkan tiada dalil yang mengukuhkan bahawa ia adalah sunat yang khusus. Apatah lagi Nabi SAW dan para sahabat membaca Al-Quran setiap hari. Tetapi tidak diriwayatkan mereka membaca Sadaqallahul Azim selepas bacaan Al-Quran. Pun begitu, pandangan pertama ini tidak menghalang sesiapa pun menyebut Sadaqallahul Azim selepas bacaan Al-Quran atau seumpama dengannya. Kerana bagi mereka, bacaan Sadaqallahul Azim ini adalah satu pujian kepada Allah yang bersifat umum dan tidak boleh dikhususkan pada waktu-waktu tertentu dengan cara-cara tertentu dan kelebihan-kelebihan tertentu. Tetapi kalau waktu-waktu itu sesuai untuk menyebutkan bahawa Sadaqallahul Azim, benarlah Allah, maka disebutkan Sadaqallahul Azim. Tetapi tidaklah ia disebut sentiasa dan mewajibkan selepas selesai bacaan Al-Quran. Inilah pandangan yang dipilih oleh Syekh Dr. Uthman Khamis, Syekh Abdullah Al-Maniq, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dan Dr. Bakar Abu Zaid rahimahullah. Pandangan mereka tertegak bahawa bacaan Al-Quran adalah ibadah dan ibadah memerlukan dalil. Dan tiada dalil yang menyatakan bahawa selepas baca Al-Quran ada sunnah khusus menyebutkan Sadaqallahul Azim. Mereka bertegak kepada kaedah asas dalam agama ini iaitu innal asla fil ibadati at-tauqif. Asal bagi perkara ibadat ialah menanti dalil. Dengan maksud selagi mana tiada dalil suruh, maka kita tak buat sesuatu perkara. Perkara inilah yang disebutkan juga oleh Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam buku dia Majmu' Fatawa. Beliau berkata, ibadah mestilah berdasarkan kepada perintah Allah. Sekiranya tidak sabit sebarang suruhan, maka bagaimana kita nak dihukumkan ia sebagai satu ibadah? Demikian juga apa-apa yang tidak sabit sebagai satu ibadah, maka ia dilarang daripada melakukannya. Justru itu Imam Ahmad dan lain-lain daripada kalangan fuqaha ahli hadis menyatakan asal bagi perkara ibadat ialah menanti dalil. Tidak disyariatkan apa-apa yang tidak disyariatkan Allah. Jika tidak, maka kita akan masuk ke dalam makna firman Allah Azza wa Jalla, adakah mereka mempunyai rakan kongsi lain dalam membuat syariat agama Allah pada perkara yang tidak diizinkan Allah. Ayat 21 surah Asy-Syura. Anda boleh rujuk kenyataan Ibn Taymiyah ni dalam Majmu' Fatawa jilid 29 muka surat 17. Oleh itu kaedah-kaedah ini telah mengukuhkan pandangan yang mengatakan bahawa bacaan Sadaqallahul Azim adalah satu bid'ah kerana ia menyerupai satu perkara baru dalam ibadah yang diada-adakan. Itu pandangan yang pertama. Manakala pandangan yang kedua pula adalah pendapat yang mengatakan lafaz Sadaqallahul Azim selepas bacaan Al-Quran ini tidak termasuk dalam perkara bid'ah.
Pendapat ini disokong oleh ramai ulama Mesir seperti tokoh-tokoh yang ada dalam Majlis Fatwa Mesir seperti Dr. Ahmad Mamduh, Dr. Ali Jum'ah, Syekh Ahmad Wassam, Syekh Abdullah Al-Ajami, Syekh Waidah Osman. Pun begitu, secara peribadi saya beranggapan jawapan daripada Syekh Atiyah Saqqar rahimahullah yang merupakan salah seorang ahli jawatankuasa Majma' Buhus Al-Islamiyah Al-Azhar Al-Sharif, Pusat Kajian dan Penyelidikan Islam Al-Azhar, adalah jawapan yang paling padat dalam mewakili pandangan yang kedua. Pandangan beliau telah direkodkan dalam Fatwa Al-Azhar pada Mei 1997. Secara umumnya menyatakan bahawa membaca Sadaqallahul Azim selepas baca Al-Quran sama ada oleh orang yang baca Al-Quran ataupun orang yang mendengar bacaan Al-Quran tidaklah termasuk dalam perkara bid'ah yang dikeji. Jadi ia kontra benar-benar daripada video yang kita tengok tadi. Syekh Atiyah Saqqar memberikan 4 sebab. Pertama, dia kata tiada larangan mengkhususkannya. Kedua, katanya Sadaqallahul Azim itu adalah termasuk zikir kepada Allah. Oleh itu, memperbanyakkan zikir adalah sesuatu yang telah disuruh dengan banyak nas. Ketiga, para ulama kita mengajak kita melakukannya sehingga sebahagiannya menjadikan ini sebagai salah satu daripada adab-adab membaca Al-Quran. Apatah lagi terdapat pelbagai kenyataan mereka yang menyebutkan bahawa apabila Sadaqallahul Azim dibaca ketika solat, tidak batal solat berkenaan. Yang keempat, suruhan untuk menyebutkan Sadaqallahul Azim dan ucapan yang hampir kepadanya telah disebutkan dalam Al-Quran. Apatah lagi ketika umat Islam sedang berperang, disuruh juga menyebutkannya. Allah Ta'ala kata, Qul sadaqallah, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sadaqallah. Benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Ali Imran ayat 95. Manakala ayat 22 surah Al-Ahzab pula menyebutkan yang seumpama dengan sadaqallah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan orang yang bersekutu itu Al-Ahzab itu, tentera-tentera Ahzab, mereka berkata inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan sadaqallah, benarlah Allah dan Rasulnya. Jadi kedua-dua ayat ini menjadi bukti untuk kita sering menyebutkan Sadaqallahul Azim. Al-Hakim At-Tirmizi menyebutkan seperti mana yang direkodkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam mukadimah tafsirnya berkaitan adab-adab membaca Al-Quran. Beliau kata, wa min hurmatihi idzan tahat qira'atuhu an yusaddiqa rabbah. Di antara adab-adab menjaga kemuliaan Al-Quran ialah apabila selesai membaca Al-Quran, ucapkanlah sadaqallah. Anda boleh rujuk dalam jilid yang pertama, muka surat 28. Bahkan di dalam kitab fiqah 4 mazhab yang diterbitkan oleh Kementerian Waqaf Mesir, disebutkan bahawa mazhab Hanafi berpandangan sekiranya orang yang salat mengucapkan tasbih seperti dia mengatakan Sadaqallahul Azim selepas pembaca Al-Quran selesai membacanya, maka solat orang berkenaan tidak batal sekiranya dia semata-mata berniat untuk mengucapkan puji-pujian dan zikir atau tilawah. Di dalam kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i pula ada kitab Asnal Matalib oleh Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Disebutkan wasu'ila ibn al-Iraqi an musallin qala ba'da qira'ati imamihi sadaqallahul azim hal yajuzu lahu zalik wa la tabtulu salatuhu fa ajaba bi anna dhalika jaizun fala tabtulu bihi salah li'annahu dhikrun laysa fihi khitabu adami. Ibn al-Iraqi ditanya berkaitan orang yang salat dan mengucapkan Sadaqallahul Azim selepas imam membaca Al-Quran. Adakah itu dibolehkan serta tidak membatalkan solat? Lalu beliau menjawab, perkara itu adalah dibolehkan dan tidak menyebabkan solat menjadi batal kerana ia adalah satu zikir yang bukan termasuk dalam cakap-cakap umum seorang manusia. Anda rujuk jilid yang pertama, muka surat 179. Oleh itu, setelah saya membentangkan kedua-dua pandangan ini, terserahlah kepada anda untuk memilih salah satu daripada mana-mana pandangan. Secara peribadi, saya lebih cenderung memilih pandangan yang kedua, yang membolehkan kerana beberapa perkara. Yang pertama, perkataan Sadaqallahul Azim adalah satu puji-pujian yang disyariatkan. Ia bukan reka-rekaan. Yang kedua, puji-pujian itu pula boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja, sama ada ketika membaca Al-Quran, selepas membaca Al-Quran. Bahkan terdapat satu riwayat yang sahih, riwayat Abu Dawud, yang Nabi SAW membaca Sadaqallahul Azim pada awal sebelum membaca ayat 15 surah At-Taghabun. Yang ketiga, melazimi membaca Sadaqallahul Azim selepas selesai membaca Al-Quran tidaklah termasuk perkara bid'ah kerana ia termasuk melazimi perkara-perkara yang diharuskan oleh agama.
Sebagai contoh, kita memang disunatkan untuk membaca Al-Quran. Jadi, boleh tak kita khususkan membaca Al-Quran sebelum perhimpunan pagi sekolah pada setiap hari Isnin? Boleh, kerana kita tidak mereka-reka perkara baru. Ia telah wujud sebelumnya pada waktu-waktu umum. Tetapi jangan diberikan fadilat khusus dengan kelebihan khusus. Demikian juga tidak perlu dimarah orang yang tidak melakukannya sebagai tidak beradab. Kerana ia adalah waktu-waktu pilihan untuk kita melakukannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya memilih menyebutkan Sadaqallahul Azim selepas selesai membaca Al-Quran kerana ia sangat sesuai dibaca ketika itu. Apatah lagi kenyataan daripada Al-Hakim At-Tirmidzi yang meninggal pada tahun 320 Hijriah menjadi penguat untuk melakukan hal berkenaan. Yang kelima, apabila wujud perbincangan para ulama berkaitan boleh atau tak Sadaqallahul Azim dibaca dalam solat, kemudian mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkannya dan menyatakan solat tidak terbatal, maka di luar solat lagilah boleh. Kerana di dalam solat yang terikat dengan pelbagai disiplin itu pun ulama telah membenarkannya, maka di luar solat yang lebih bebas pasti lebih dibolehkan. Disebut dengan istilah min babil aula. Yang keenam, dalam bab penulisan anda akan jumpa bersepah di dalam kitab-kitab para ulama kita yang meletakkan Sadaqallahul Azim selepas menulis ayat Al-Quran. Dalam Bidayatul wa Nihayah, tulisan Abu Fida Ad-Dimashqi pun ada. Bahkan dalam Mu'jizat Al-Kubra lil Quran oleh Abu Zuhrah pun ada. Jadi, ia bukanlah satu perkara pelik untuk kita memilih pandangan yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.